petang ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabi zam syahudahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud an jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mati silakan tuan imam, suruhnya silakan tuan Bilal, suruhnya sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama pada petang ini tuan-tuan untuk lihat tajuk satu tajuk kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita menghadapi Ramadan. Kat tangan saya ini satu kitab yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad Sain Ar-Ruslan. Nama kitabnya Mawa'iz Ramadaniyah, mana peringatan-peringatan Ramadan. Walaupun kita belum masuk Ramadan, tapi dah boleh bicara mengenai Ramadan. Iaitulah tajuk kita kaifa nastaqbilu Ramadan. Jadi bagaimana kita menghadapi Ramadan yang tidak berapa lama lagi tuan-tuan. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kitab ini dia pada Mau'izatul Ula, pada peringatan yang pertama ataupun tajuk pertama disebut di sini terdapat beberapa persiapan kita. Beberapa persiapan kita sebelum menjelangnya Ramadan, yang tidak berapa lama lagi lah. Kemungkinan pada 22 hari bulan Mac nanti insya-Allah, kalau tidak ada masalah, kita akan menyambut Ramadan. Jadi dalam kitabnya disebut antara perkara yang kita persiapkan menjelang Ramadan ialah yang pertama istiqbalu Ramadan bil farahi bi fadlillahi wa rahmatih. Istiqbal Ramadan bil farahi, menghadapi Ramadan dengan kesukaan, kegembiraan, keseronokan. Istiqbal Ramadan bil farahi, menghadapi Ramadan, kedatangan Ramadan tadi dengan kesukaan, kegembiraan. Bi fadlillah, dengan kelebihan dan juga kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, dalam surah Yunus ayat 58, dia kata qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang bermaksud, qul, kata olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan kelebihan ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan juga rahmat daripada Allah taala, fabizalika, maka dengan demikian, falyafrahu, maka naklah kamu bersukarialah, berseronok, ataupun berikan cerita gembira, kabar gembira kepada orang lain. Huwa khairum mimma yajma'un, ianya itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Ayat ini surah Yunus ayat 58. Di mana kalau kita lihat apa yang disebut oleh pengarang di sini, dia kata qul ya Rasulullah wa ya kullu da'in ila Allah min ummatihi
Kata olehmu ya Rasulullah, wahai orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Istamsiku bi afdillahi alaikum wa rahmatihi al-azimah lakum. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kamu, dan juga rahmat Allah taala yang besar dikurniakan kepada kamu. Dan apa-apa yang didatangkan kepada kamu dalam kitabnya yang majid, yang mulia, yang mana dalam kitab itu terdapatnya mawaiz, maknanya nasihat-nasihat. Mana dalam kitab itu, itulah Quran itu terdapatnya, dari masuk dalam kitab ni Quran lah, yang mengandungi segala mawaiz, mana peringatan-peringatan pada kita. Wa syifa'is sudur, wa syifa' dan juga penyembuh kepada segala hati. Penyembuh kepada segala hati. Oleh itu, hendaklah kamu, dia kata falyafrahu, hendaklah kamu bergembira lah, pada bergembira. Kemudian disebut lagi dalam kitab ni, dia kata wa'lamu annama a'adallahu lakum bima law istamsaktum bihi wattaba'tum wasayahu wa khairul lakum min kulli ma yajma'una min mata'id dunya wa lazzatiha alfaniyah. Dia kata ketahuilah mu sesungguhnya apa-apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kamu berpegang teguh dengannya dan kamu mengikut akan segala nasihat-nasihat dia yang terdapat dalam kitab itu, dalam Quran itu, mana kamu pegang teguh dengan dia dan kamu mengikut nasihat-nasihat yang terdapat dalam Quran tadi, ianya khairul lakum, ianya terlebih baik kepada kamu daripada setiap apa yang kamu kumpulkan daripada segala mata benda dunia, dan juga kelazatan yang fana, kelazatan yang akan binasa, yang berbentuk fana. Jadi apa yang Allah Ta'ala sediakan itu lebih baik. Jadi ayat ini pada asalnya ditujukan berkenaan dengan kelebihan Quran. Kelebihan Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun pada asalnya diturunkan berkenaan Quran, tetapi dalam Quran itu mengandungi banyak perkara. Banyak faedah, banyak nasihat, banyak tunjuk ajar dan juga panduan kepada kita, yang mana dalam Quran juga mengandungi berkenaan dengan perintah dengan puasa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, difardukan pada kamu berpuasa sebagaimana difardukan pada umat yang sebelum daripada kamu. Dan bulan Ramadan itu ialah sebaik-baik bulan. Jadi daripada Quran yang diturunkan kepada kepada Nabi itu dikaitkan dengan segala isi kandungan yang terdapat dalam Quran itu, yang mengandungi nasihat-nasihat dan juga panduan-panduan pada kita. Jadi dikaitkan dengan puasa, dengan kedatangan puasa yang tidak berapa lama lagi. Jadi kata pengarang, dia kata isbaru Ramadan lil farhi bi fadlillah wa rahmatih. Kita menghadapi Ramadan tadi dengan kesukaan. Kita menyambut kedatangannya dengan sonok, sukalah. Bukan orang kata monyok ya datang Ramadan kan. Bagi separuh orang lah. Bagi separuh orang dia tak suka dengan kedatangan Ramadan. Susah dia, nak makan tak boleh, nak sonok-sonok tak boleh, semua tak boleh. Kalau nak makan pun sorok-sorok kan, sembunyikan diri daripada orang lain. Nampak tak? Jadi banyaklah benda-benda, aktiviti yang dia nak buat tu tak boleh nak buat. Tuan-tuan. Jadi dia tak sonok lah. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan cinta kepada Islam, jadi dia terima kedatangan Ramadan tadi, tuan-tuan, tidak berapa lama lagi bil farhi bi fadlillah, dengan kesukaan, dengan kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam Ramadan juga disebut dalam kitabnya, ada kata wa min zalika ma ja'alallahu tabaraka wa ta'ala lil muslimina fi hadzal hayah min hadzal mawasim al-azimah allati tufiru fiha al-zunub
wa tuhattu fiha syai'an wa tudha'afu fiha hasanat ma akramallahu rabbul alamin bihi ummatan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min syahri Ramadan. Dan daripada demikian tadi tiada menjadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang Islam di dalamnya tadi yang mana ianya 1 tahun ataupun 1 bulan yang mengandungi satu faedah yang besar, yang diampunkan antaranya segala dosa-dosa di dalamnya. Diampunkan dosa-dosa orang-orang yang memohon keampunan di dalamnya. Kemudian dihapuskan dalamnya Ramadan tadi akan segala sayiat, kesalahan-kesalahan. Kemudian diganda-gandakan padanya segala hasanat, segala kebajikan. Mana ada 3 tu. Pertama, diampunkan segala dosa umat Islam. Kemudian dihapuskan segalanya, segala kejahatan. Kemudian tudha'afu fiha hasanat, diganda-gandakan pahala. Di atas kemuliaan Allah Taala yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syahr Ramadan, dengan sebab kemuliaan bulan Ramadan tadi yang tidak berapa lama lagi tuan, insyaallah. Baik. Kemudian yang kedua kata musannaf, apa yang perlu kita persiapkan bila kita menghadapi Ramadan? Tahniyatul muslim nafsahu bi istiqbali Ramadan. Mengucapkan tahniah oleh orang Islam itu kepada dirinya sendiri. Dia kata tahniyatul muslim an-nafsahu, mengucap tahniah muslim itu sendiri kepada dirinya sendiri. Listiqbali Ramadan, dengan kedatangan Ramadan. Dia sonok pertama, yang kedua dia ucapkan tahniah. Tahniah pada diriku kerana Allah Taala memanjangkan usia kita, maka dapatlah kita menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan. Oleh itu kata musannaf, di atas insan ataupun orang beriman tadi, dia mengucapkan tahniah untuk diri sendiri. Di samping itu dia bersedia untuk memasuki Ramadan, dia kata. Nampak? Dia bersedia sama ada segi mental ataupun fizikalnya, bersedia untuk menghadapi Ramadan, yang mana dalam Ramadan ini musim yang penuh ketaatan, dia kata. Wa ayyudal uddata liduhuli ala hazan mawasim ala mawasit ta'ah. Dan bersedia untuk menghadapi kedatangan Ramadan, dan bersedia untuk masuk ke bulan Ramadan, kerana dalam bulan Ramadan penuh dengan ketaatan. Kenapa? Fa inna duhulu fiha laysa kal khuruj minhu. Kerana sesungguhnya masuk pada bulan Ramadan itu tak sama dengan keluar daripada Ramadan, dia kata. Masuk dengan bulan Ramadan tak sama dengan keluar daripada bulan Ramadan, sebagaimana telah menghabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, yang mana masa itu Jibril alaihi salatu wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengucapkan amin. Dan Jibril mengucapkan amin. Amin. Sebagaimana hadis yang disebut oleh malaikat Jibril alaihissalam, di mana hadis itu diriwayatkan daripada Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam satu hari dia naik pada mimbar. Faqala, maka Nabi berkata amin. Amin, amin 3 kali. Waqila lahu ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Lalu sahabat bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu kata amin? Dia kata, ma kunta tasna'u hadza, kamu buat apa? Dia kata. Kamu buat apa ya Rasulullah? Kenapa kamu ucapkan amin? Jadi maksud amin itu Nabi yang ucapkan amin lah. Maka Nabi berkata, qala li Jibril. Dia kata Jibril datang padaku, dan Jibril pun berkata, apa kata Jibril? Ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Kesilakaanlah, keburukanlah kepada mana-mana hamba yang masuk ke atasnya Ramadan, dan dia tidak diampunkan dosa dia. Fakultu, maka aku berkata amin. Maka Nabi pun berkata amin kali pertama. Kemudian summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, ragima anfu abdin adraka abawahi
aw ahduhuma lam yudkhilahu al-jannah. Celakalah ataupun siallah kepada mana-mana hamba yang mendapati dia ada dua ibu bapa ataupun salah seorangnya ibu bapa masih hidup tetapi gagal membawakan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tak buat kebaikanlah kepada ibu bapa itu ataupun salah seorangnya kalau mereka masih hidup. Maka aku kata Nabi kata amin. Summa qala, kemudian berkata lagi Jibril, raghima anfu amdin dzukirtu indahu lam yusalli alaika. Celakalah, siallah kepada mana-mana hamba yang apabila disebutkan di sisinya akan namaku falam yusalli alaika, tetapi dia tidak berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Disebut nama Muhammad tu tapi dia tak berselawat. Fakutu, aku berkata amin. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yang lain, okey, dia ada perbezaan sedikit lafaz. Dikata man adraka syahrul ramadan walam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadallahu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maksudnya masuk bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan, maka masuklah dia ke dalam api neraka, maka Allah Ta'ala menjauhkan dia daripadanya. Aku berkata amin. Aku berkata amin. Jadi maknanya 3 kali tuan-tuan Rasulullah SAW mengucapkan amin kepada apa-apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tuan-tuan. Judul. Jadi kat situ kita nampak bahawa tadi yang dikata tadi makna mengucapkan tahniah orang muslim akan dirinya. Dia ucapkan tahniah lah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan tahniah tadi, dengan keseronokan, kesukaan tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Di samping kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, mana Nabi Muhammad SAW mengucapkan amin tadi, maknanya kat situ maknanya kita kena suka dengan kedatangan Ramadan, kemudian kita buat baik kepada ibu bapa kita ataupun salah seorang daripadanya, dan kemudian kita banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh bulan Ramadan. Dan kita tak nak, sebagaimana disebut oleh musannaf, dia kata fa inna dukhulu biha laysa kal khuruj, dia kata maka sesungguhnya masuk bulan Ramadan tak sama seperti keluar. Dia tak sama seperti keluar. Masa bila masuk bulan Ramadan ni lain suasana keadaan dia. Keluar Ramadan esok dia dah, kalau boleh dosa-dosa kita telah diampunkan lah. Dan cabaran-cabaran selepas Ramadan akan berbeza dengan cabaran-cabaran yang terdapat pada bulan Ramadan. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang ditekankan oleh musannaf kepada kita bila kita menghadapi Ramadan. Yang ketiga, isbatu Ramadan bitaubah lillahi ta'ala. Kita menghadapi Ramadan dengan banyakkan bertaubat, dia kata. Banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Sebagaimana yang disebut dalam kitab ni, dia kata inna Rasulullah sallam akhbara anna Allah Ta'ala Rabbul Alamin ja'ala babut taubah maftuha ila an tatla'u minhu syamsu wa huwa ilal gharbi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pintu taubat itu terbuka. Telah menjadikan pintu taubat itu maftuh, terbuka, ila sehingga an tatla'u minhu syamsu, sehingga terbitlah matahari, dan sehinggalah terbenam matahari. Di mana daripada terbit matahari sehinggalah terbenam matahari. Jadi pintu taubat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hendak bertaubat kepada Allah. Kenapa dia kata al-ajalu ajalu bitaubah, dia kata hendaklah kamu segera bertaubat, segera kamu bertaubat, dia kata fa innal mauta ya'ti faja'ah, kerana sesungguhnya kematian itu boleh datang secara tiba-tiba, dia kata. Kerana kematian itu boleh datang secara tiba-tiba yang kita kadang-kadang tak sangka. Kadang-kadang kita tengah berseronok, kita tengah main badminton, kita tengah main bola, kita tengah memandu, tiba-tiba malaikat maut mendatang menjemput kita, tuan-tuan. Kerana kematian itu boleh datang secara tiba-tiba. Oleh itu dia kata kita kena tekankan kepada banyak bertaubat, apalagi kita dalam hadapi tidak lama lagi akan kedatangan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersebut, dia kata
innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, membuka tangannya, membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musii'ul lail. Dan Allah Taala juga membentangkan tangannya kan pada waktu siang untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada waktu malam. Hatta tata'u syamsu min maghriba, sehinggalah terbit matahari daripada sebelah barat. Sehinggalah terbit matahari daripada barat, selagi itulah itu taubat itu masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa banyak istighfar. Dan Nabi ada riwayat mengatakan sampai 70 kali. Ada masanya Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Baik. Baik, seterusnya kalau kita lihat pada rukun taubat pula dia ada 3. Ingat balik. Bagi orang-orang yang nak bertaubat, orang-orang yang merasa diri pernah dosa dan kesalahan, rukun taubat ada 3. Yang pertama, menyesal. Menyesal di atas segala dosa-dosa lain kita buat. Yang kedua, meninggalkan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali semula untuk melakukan dosa dan juga kesalahan itu. Baik, kemudian yang keempat. Yang keempat, apabila kita menghadapi Ramadan, dia kata istiqbal Ramadan bil ibtiadi an rufaqa'is su'. Dia kata istiqbal Ramadan bi ibtiadi an rufaqa'is su', menghadapi Ramadan dengan kita menjauhi daripada rakan-rakan yang jahat. Dia kata min rufaqa'is su', mana jangan kawan-kawan yang jahat. Dia kata ibadallah, hadza mawsin min mawasi'it ta'ah, la yasluhu fihi abadan ayu khalita mar'u battalin. Wa innama yanbaghi 'alan nasu ayyata'ada an rufaqa'is su'. Wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya musim ini, mana musim Ramadan itulah musim ketaatan. Musim, dia kata sebut musim. Dia kata musim ini ialah musim ketaatan. Ataupun bulan lah, masa bulan, musim ini bulan. Oleh itu dia kata tidak patut kepada kamu bercampur dengan al-mar'u al-battalin. Mar'u maknanya orang-orang yang jahat lah. Orang yang fasik, orang yang degil, orang yang tidak mahu solat, orang yang ahli maksiat dan sebagainya. Wa innama yanbaghi 'alan nas ayyata'ada an rufaqa'is su'. Makanya sepatutnya kepada manusia itu, mana orang yang beriman, supaya menjauhkan dirinya daripada rufaqa'is su', mana kawan-kawan yang jahat. Kawan-kawan yang jahat, kawan-kawan yang degil. Sebab apa? Kerana Ramadan ialah bulan kemuliaan. Ramadan ialah bulan ketaatan. Oleh itu kita naklah menjauhkan diri daripada mereka. Tumpukan kepada ibadah. Tumpukan kepada ibadah dan tumpukan dengan perkara-perkara yang lain, membaca Quran, kan? Bertadarus Quran, kemudian mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sembahyang tarawih dan macam-macam lah benda-benda ketaatan ni. Itu sebabnya dia kata jauhkan daripada rufaqa'is su', yang mana mereka itu boleh mempengaruhi kita, kan? Boleh mempengaruhi kita, boleh mengajak kita kepada benda yang tidak elok. Tuan. Apalagi bagi orang-orang yang jenis suka ponteng puasa, kan? Suka ponteng puasa, malas puasa, kan? Yang tak nak solat dan sebagainya. Jadi orang macam tu sepatutnya kita hindarkan. Sebab apa? Kerana Ramadan itu ialah bulan ketaatan. Itu yang keempat. Yang kelima dia kata istidad Ramadan bin azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Istidad Ramadan bil azmi an tilawati wa tadabbur Quran. Bersedia bagi Ramadan dengan berazam untuk membaca Quran dan juga bertadabbur Quran. Dia kata istidad Ramadan, bersedia untuk menghadapi Ramadan tadi dengan berazam bersungguh-sungguh untuk tilawah membaca Quran. Yang mana kadang-kadang Quran ni jarang kita baca. Bagi setengah orang lah. Bagi separuh orang ni memang setiap hari dia baca Quran. Apalagi kalau hafiz Quran.
Apa Quran memang setiap hari kena baca Quran lah, tuan. Imam solat memang hari kena baca Quran. Bilal lagi hari kena baca Quran, tuan. Ini orang biasa ni. Orang biasa yang kadang sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, cari duit dan sebagainya. Kadang-kadang nak baca satu lembar Quran, satu muka surat Quran pun susah. Susah, kan? Apalagi kalau dia memang dia tak tahu baca Quran. Yang tahu baca Quran pun kadang-kadang Quran selalu tinggal. Betul tak? Jadi bila kedatangan Ramadan ni, maknanya suasana yang terbaik lah, betul tak? Suasana terbaik, kita nak perbaiki diri kita lah. Dengan tilawatul Quran, baca Quran, bertadur Quran, buat halaqah Quran, buat pengajian Quran. Malahan ada di kalangan sahabat-sahabat kita kadang-kadang sampai 3-4 kali khatam Quran, tuan, dalam bulan Ramadan, kan? Sampai 3-4 kali. Kita kalau tidak pun, paling tidak pun sekali pun okey lah. Sekali pun kita dapat sekali pun kita dapat khatam pun alhamdulillah, tuan. Itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dapat khatam lagi banyak, lagi elok. Gitu. Kalau kita lihat kepada Jibril alaihi salatu wasalam, Nabi dia kata, Nabi inna Jibril kana yu'ariduni Quran kullu sanatin maratan wa innahu aradani al-am marataini. Sesungguhnya Jibril alaihissalam adalah dia menyemak akan Quran yang aku baca pada setiap tahun sekali. Itu Jibril. Setiap tahun sekali Nabi menyemak akan bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu aradani al-am maratani. Dan sesungguhnya Jibril menyemak akan bacaanku dalam bulan Ramadan itu sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Itu sebabnya kita digalakkan membaca Quran. Kalau kaedah kita nak khatam, kalau kita nak khatam sekali, maknanya kita kena baca pada setiap waktu tu 4 lembaran, 4 muka surat, kan? Betul tak Jibril? Ni Zamil. Mana kalau kita nak khatam Quran sekali dalam sebulan, katalah bulan Ramadan ni, kita kena baca 4 muka surat. 4 muka surat, kan? Untuk setiap waktu. Kerana setiap juzuk Quran dia ada 20 muka surat, kan? Dia ada 20 surat. So mana kalau kita nak khatam sekali, kita baca 4 muka surat lah setiap waktu solat, ataupun selepas solat ke, kan? Nak solat ke, kita baca mana mesti 4 muka surat. Kalau kita nak khatam 2 kali dalam Quran, dalam sebulan, kita kena baca setiap kali lepas solat ataupun akan solat, sebelum solat kita baca 8 kali. 8 kali. Maknanya setiap hari kita akan habiskan 2 juzuk lah Quran. Kalau kita baca 4 kali, maknanya dalam satu hari kita akan kena habiskan 1 juzuk saja. Macam mana kalau dalam satu hari kita nak ambilkan 2 juzuk, maknanya pada setiap waktu solat kita kena habiskan maknanya 8 muka surat. 8 muka surat. Okey. Mana kalau kita nak lebih lagi lah, nak lebih lagi banyak khatam, kena banyak lagi lah muka surat lah yang kita kena habiskan setiap kali waktu solat. Sama ada sebelum solat kita baca Quran ataupun selepas solat kita baca Quran. Baik. Kemudian dia kata, kita bukan sahaja membaca Quran, tetapi digalakkan kita tadabbur Quran. Tadabbur, mana memikirkan maknanya. Kalau sebut dalam kitab ni dia kata, Anallahu Rabbul Alamin innama ja'al Quran li tadabbara wa ja'al Quran li tafakkara fih wa ja'al Quran li yu'malu bihi ba'da an yatadabbara wa tafakkara fih. Dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya saja dia telah menjadikan Quran, menurunkan Quran itu li tadabbara, supaya kita bertadabbur akan maknanya lah. Kemudian waja'al Quran li tafakkara, kemudian Allah Taala menjadikan Quran supaya kita berfikir. Pertama kita bertadabbur, kemudian kita berfikir kepada kandungan maknanya. Kemudian yang ketiga, waja'al Quran li yu'malu bihi ba'da an yatadabbara yatafakkara. Dan Allah Taala menjadikan Quran itu untuk kamu beramal sesudah bahawa kamu bertadabbur dan juga kamu mutafakkur. Wa kana hadza sya'na ashabin nabi, dan sesungguhnya perbuatan ini adalah termasuk dalam kelakuan para sahabat baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang diamalkan oleh para sahabat. Iaitu yang pertama, dia baca Quran, dia tadabbaru, untuk bertadabbur. Yang kemudian dia baca Quran, dia tafakkara, untuk berfikir tentang kata hikmah-hikmah terdapat dalam Quran. Kemudian di samping itu, sesudah dia membaca bertadabbur, liyu'malabih, dan dia beramallah dengan Quran tadi. Sesudah bahawa dia bertadabbur dan bertafakkara. Wa kana hadza huwa sya'na ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ini perbuatan, dia kata ini termasuk dalam perkara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan kita kena juga mengikuti para sahabat, tuan-tuan. Okey. Kemudian yang keenam, 4, 5, 6. Okey, yang keenam yang last. Bagaimana kita menghadapi Ramadan? Istiqdal Ramadan bi tathhir qalbi wal lisan wa tasihil i'tiqad. Istiqdad benar bersedia di Ramadan untuk menghadapi Ramadan tadi dengan bi tathhir qalbi, dengan membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Wal lisan, dan juga lidah kita. Wa tasihil amal, dan kita mensahkan i'tiqad kita. I'tiqad mana membetulkan etikat kita lah. Membetulkan etikat kita menghadapi Ramadan. Yang pertama, tathhirul qalbi, membersihkan hati kita. Hati kita ialah ada penuh kadang-kadang sifat-sifat mazmumah, dan kita niat nak masuk puasa pun kita niat kita puasa kerana orang ke ataupun kerana Allah Taala. Itu dikatakan tathhirul qalbi ni, membersihkan hati kita. Di samping itu kita hilangkan sifat-sifat mazmumah, asa dengki, kan, buruk sangka, tak? Apalagi sifat-sifat yang tak elok tu. Riak, menunjuk-nunjuk pada orang lain. Okey, jadi benda-benda itu kita kena bersihkan sebersih-bersihnya sebelum kita menghadapi Ramadan, dia kata. Itulah dengan kita bersihkan, walaupun mungkin tak dapat 100% kebersihan, paling tidak pun 80%, 90% kebersihan, kita bersih jiwa kita, kerana kita nak menghadapi Ramadan yang mulia ini. Mana tathhirul qalbi, membersihkan hati. Yang kedua, wal lisan, dan membersihkan lidah kita. Lidah kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, man lam yada' qauluz zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahum. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, yang kotor, barang siapa yang tidak mengamalkan perkataan yang buruk dan kotor, dan dia masih beramal dengannya, maka tiadalah bagi Allah Ta'ala itu berhajat pada apa yang ditinggalkan daripada makanannya dan juga minumannya. Daripada makanan penat ialah, tuan-tuan, nanti kita tahan makan minum, tapi masa sama lidah kita tak kawal. Kita tak kawal. Jadi semacam mana? Jadi kita kena bersihkan. Tathhirul qalbi, tathhirul lisan, kemudian tasihul i'tiqad, membersihkan i'tiqad kita, pegangan kita, daripada benda-benda yang tasyabuh, benda-benda yang ragu-ragu berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tentang baginda Rasulullah SAW. Begitu juga tentang Islam, keadaan Islam dan sebagainya. Jadi benda-benda tu naklah kita bersihkan supaya i'tiqad kita betul lah. Betul, etikat kita sahih, pegang kita sahih sebelum kedatangan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, tuan. Okey. Jadi saya rasa tuan-tuan, ada itulah 6 perkara lah. 6 perkara yang dapat saya share pada tuan-tuan tentang menghadapi Ramadan. Sebelum Ramadan yang akan datang, insya-Allah tidak berapa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dan umur kita, dan dapatlah kita masuk pada Ramadan yang tidak berapa lagi. Sekian tuan-tuan tentang perbincangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.